أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Para hadirin, kalau kita tengok dalam cerita bab penjara lah, kalau kita katakan bab penjara penjara ni siapa yang nak masuk penjara? Kalau dunia ini kita katakan ini penjara, mari kita pandang dari sudut positif. Walaupun perkataan positif orang tak suka sekarang, orang suka negatif. Suap aja negatif, alhamdulillah. Dulu positif, cantik. Sekarang suap positif, dislike. Bahasa yang sekarang. Hadirin hadirat rahimahullah, perasan atau tidak, bila kita sebut penjara ni, kita tak suka di penjara. Tetapi tuan-tuan dan puan, perasan atau tidak, kisah-kisah yang diceritakan oleh sahabat-sahabat kita, The Undertaker. Tahu The Undertaker? Tukang pengurus, pengendali jenazah-jenazah. Antara jenazah-jenazah yang diuruskan, tidak lain tidak bukan, ada golongan-golongan tanah kubur ataupun golongan-golongan sahabat ana Tok Adi. Biasa dengan tanah kubur ni Tok Adi lah. Kita kata Tok Adi lah kan. Astaghfirullahaladzim. Kita berdoa sajalah. Contoh. Watak beliau itu. Tapi yang anda nak sebut di sini ialah bagaimana kita melihat sahabat ana yang menguruskan jenazah-jenazah banduan terakhir. Mereka berkongsi cerita yang tak pernah kadang-kadang kita dengar, sebab cerita ini ditutup, cerita ini dihijab. Tetapi mereka menceritakan kepada kita bagaimana di saat banduan-banduan terakhir yang mereka berakhir di tali gantung ini, rupa-rupanya subhanallah, hikmah mereka, Allah takdirkan duduk di dalam penjara ini, mereka berubah menjadi golongan yang lebih baik daripada sebelumnya. Allah. Hatta daku ingin mengongsikan satu kisah bagaimana seorang sahabat saya, namanya Pak Munawir. Dia biasa buat live Facebook nak cerita kisah pengalaman dia mengendalikan jenazah. Beliau menyatakan ada satu jenazah banduan terakhir yang mana berkumat kamit mulut si banduan terakhir ini waktu hari Jumaat. Macam hari ni hari Jumaat, tadi subuh tadi Allah takdirkan waktu untuk menggantungkan pergantungan diri dia sudah berlaku. Tidak ada ucapan lain tuan-tuan, tidak ada ucapan lain kecuali ungkapan yang lahir daripada mulut sang banduan terakhir ini. Apa dia? Dibawa ke tali gantung dengan zikir ni tuan-tuan. Kau membayang tengok, kau membayang mungkin ada ahli keluarga kita mungkin diuji. Tapi bersabarlah, la tahzan, innallaha ma'ana. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka sewaktu di dalam penjara. Berbanding kita yang di luar penjara, mungkin kita masih terlepas pandang untuk sentiasa memohon taubat ke hadrat Tuhan empunya dunia. Hikmah mereka tuan-tuan, besar hikmah yang kita kadang-kadang tak nampak. Dia usung ke pusara aman tuan-tuan, dibawa ke tali gantung, itu pusara dia. Dalam keadaan yang sama, hadirin hadirat rahimakumullah, meninggal jenazah ini. Kata sahabat saya ini, kami hanya berdua orang ustaz yang menguruskan jenazah. Tetapi ketika di dalam
penjara tersebut waktu kami nak mengkafankan, memandikan dan sebagainya, seolah-olah ada ramai orang yang menguruskan jenazah ini. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan? Kita tak tahu pengakhiran hidup kita bagaimana di atas dunia. Awalnya mungkin kita ni seorang yang gedeber, kata orang Kelantan. Awalnya kehidupan kita ini mungkin seorang yang orang benci. Orang banyak apa? Tapi kalau Allah tak mengangkat darjatnya, waktu kematian ditunjukkan tuan-tuan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, zikir kita lepas solat. Allah yang berhak mengangkat martabat seseorang dan Allah berhak menjatuhkan martabat seseorang. Marhum daripada apa yang kita baca. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bukan terhenti di situ saja. Saat nak dikuburkan ke liang lahat, tuan-tuan, nak jadi cerita tergelincir sahabat kita ini. Tersembam muka dia betul-betul di hadapan muka jenazah ini. Allahu Akbar, tuan-tuan. Apabila dia dirapatkan oleh Allah dengan muka jenazah ini, dia kelihatan air mengalir daripada mulut jenazah ini, tuan-tuan. Dan apa yang dia pelik ialah air yang keluar daripada mulut yang mengalir itu tadi. Air itu berbau suatu bau yang cukup wangi. Cukup wangi, Pak. Allahu Akbar. Apalah ya Allah nak tunjukkan kepada kita sebenarnya, tuan-tuan. Beribu hikmah yang Allah suruh kita fikir dan zikirkan. Sebab itu saya kata tadi, tuan-tuan. Fikir dan zikir. Mungkin selama hari ini kita fikir saja. Sebab itu makin bejat akal kita. Makin terkepung akal kita. Makin resah hati kita. Makin gundah perasaan kita. Kerana kita hanya fikir. Kita tidak menyelipkan zikir. Bila kita hanya fikir, kita nampak penjara itu suatu tempat yang cukup menderita. Cukup memerikan, mengazabkan. Tetapi kita bawa zikir, kita nampak kejadian yang berlaku tadi meletakkan hati kita dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh mengubah seseorang yang jangkanya pada adatnya kita menyatakan dia orang yang tidak baik, orang yang maksiat. Tetapi kalau kehendak Allah, mungkin dia bertaubat tanpa kita dapat melihat dengan mata kasar kita. Kita hanya fa'ahkum bizahir, berhukum dengan benda yang zahir. Tetapi hakikatnya Allah Maha tahu. Sebab itulah dituntut kita untuk sentiasa bersangka baik, tuan-tuan.